السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة اسمحوا لي أن أقدم نفسنا. نحن من مجموعة 7 نريد أن نناقش حول موضوعنا المفعول معه. ما المفعول معه؟ المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد الواو التي بمعنى مع مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما يشبهه للعمل. Maksudnya, kata nama yang dimansubkan ataupun dibaca mansub yang disebut selepas waw yang membawa makna ma'a untuk menjelaskan seseorang ataupun sesuatu di mana satu perbuatan dilakukan bersama dan dimulakan ayat dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Misalul awal, Ja'al amiru wal jaisha. Al-maf'ul ma'ahu huna al-jaisha. Misal tsani, Istawal al-ma'u wal khashbata. Al-maf'ul ma'ahu huna al-khashbata. Misal tsalits, Ana sa'irun wan nila. Al-maf'ul ma'ahu huna an-nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Hana binti Ahmad Rakim. Nombor matrik 068236. Saya akan menerangkan bab syurutun nasbi ala ma'iyah. Syarat nasab ke atas ma'iyah. Ma'iyah ni adalah waw dan isim selepasnya. Yushtaratu fin nasbi ma ba'da al-wawi ala annahu maf'ulun ma'a salah satu syurut. Telah disyaratkan ke atas nasab apa yang selepas waw ala annahu maf'ulun ma'ah, iaitu maf'ulun ma'ah salah satu syurut. Ada 3 syarat. Yang pertama, an yasiha in iqada jumlah bidunihi. Sah jadinya jumlah tanpanya. Tanpanya ni adalah tanpa waw dan isim selepasnya, kiranya tanpa maf'ulun ma'ah. Nombor 2, an yakuna ma qablahu jumlah. Mestilah apa yang sebelumnya tu jumlah. Sebelum maf'ulun ma'ah tu mestilah jumlah, tidak kiralah jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Dan yang ketiga, an takunal wawu allati tasbiquhu bi makna ma'a. Waw yang mendahului isim tu mestilah dengan makna ma'a. Ma'a ni adalah bermakna bersama ataupun berserta. Okey, syarat yang pertama, an yasiha in iqada jumlah bidunihi. Sah jadinya jumlah tanpanya. Tanpanya di sini adalah tanpa waw dan isim selepasnya. Contohnya, Ja'al jaishu, Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang ketua dan tenteranya. Okay, kalau kita buang wal jaisha, ayat tu dah lengkap. Kita dah faham. Telah datang ketua. Ketua ni datang. So, kalau kita tambah wal jaisha tu, itulah menjadi topik pembahasan kita. Waw di situ akan jadi waw ma'iyah ke, ataupun waw tu akan jadi waw ataf. So, kalau ayat tu kalau kita buang perkataan waw dan isim selepasnya tu, dan kita telah memahami ayat tu, maksudnya tu telah sampai, kiranya kita ayat tu dah lengkap lah. So, di situ akan jadi waw ma'iyah. Okay, kalau kita buang, lepas tu perkataan tu jadi tidak lengkap, itu akan menjadi waw di situ akan jadi waw ataf. Okey, kita sambung ya. Fa in lam yasihha in iqaduha bidunihi. Jika tidak sempurna, tidak jadi tanpanya. Tanpanya di sini adalah tanpa waw dan isim selepasnya. Bihaisu law huzifa li tashwish kalam. Kalau kita buang tu, dia akan ayat tu akan kacau. Nahwu taqatala Zaidun wa Ahmadun. Contohnya adalah telah membunuh Zaidun dan Ahmad. Wajaba an yakuna ma'tufan ala ma qablahu. Dia sini Ahmad ni kena ikut baris apa yang sebelumnya. Wa innama la yasihu huna in iqadul jumlah biduni Ahmad. Kerana di sini tidak sah, tidak jadinya jumlah tu tanpa Ahmad. Lianna fi'lu taqatala la yasduru illa anisnaini aw akthar. Kerana fi'il taqatala ni
tidak menjadi melainkan daripada dua atau lebih. Falaula nasabnahu kana maf'ulan, kalau kita jadikan Ahmad tu maf'ulun ma'ah, wa kana fi'lu taqatala hina izin musnadan ila wahidin faqat, dan kita sandarkan kepada seorang je, wa huwa Zaidun, yakni Zaid, wa zalika la yajuz, itu tidak boleh. Sebab kita tengok taqatala Zaidun wa Ahmadun, telah membunuh Zaid dan Ahmad. Kalau kita buang Ahmad di belakang, ayat tu dia jadi tidak lengkap, tidak sempurna. Telah membunuh Zaid. Zaid bunuh siapa? Jadi dia memerlukan kepada penambahan di belakangnya tu. Jadi Ahmad ni adalah waw di situ adalah waw ataf. Jadi Ahmad ni mestilah ikut baris Ahmad ni adalah mesti ikut kepada isim sebelumnya tu, Zaid tu. Okey, kalau kan taqatala Zaidun wa Ahmadun. So jadi sini wa Ahmadun. Sini akan menjadi rafa'. Syarat yang kedua, an yakuna ma qablahu jumlah. Mestilah apa yang sebelumnya ni adalah sebelum maf'ulun ma'ah, mestilah jumlah. Jumlah ni adalah sama ada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Fa in sabaqahu mufrad, jika didahului dengan mufrad, contohnya kullu mri'in wa sya'nuhu, setiap sesuatu dan keadaannya. Kana ma'tufan ala ma qablahu, mestilah ikut apa yang sebelumnya. Wa kullu mubtada, kullu ni adalah mubtada, wa mri'in adalah mudhaf ila kullu, apa yang disandarkan kepada kullu, dan wa sya'nuhu ma'tufun ala kullu, sya'nuhu ni adalah ma'tuf ke atas kullu. Wal khabar mahzuf, khabar tidak ada, wa takdiru kullu mri'in wa sya'nuhu muqtaranan, dan takdirnya adalah kullu mri'in wa sya'nuhu ni adalah dekat, setiap sesuatu dan keadaannya adalah dekat. Okey, di sini maksudnya syarat yang kedua ni adalah apa yang sebelum maf'ulun ma'ah ni, apa yang sebelum waw dan isim selepasnya tu, mestilah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ayat tu tidak boleh mufrad, mestilah jumlah, sama ada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, baru melengkapi syarat yang kedua. Okey, syarat yang ketiga, an takuna al-wawu allati tasbiquhu bi makna ma'a. Hendaklah apa yang mendahului isim tu, waw yang mendahului isim tu dengan makna ma'a. Fa in ta'ayyana an takuna al-wawu lil atfi, jika ditentukan waw itu adalah waw ataf, li'adami sihatil ma'iyah, kerana tidak sah padanya ma'iyah. Nahwu, contohnya ja'a Khalid wa Sa'id qablahu aw ba'dahu, lah datang Khalid dan Sa'id sebelumnya atau selepasnya. Lam yakun ma ba'daha maf'ulan ma'ah, isim yang selepas waw ni tidak jadi maf'ulan ma'ah, li'anna al-wawu huna laysat bimakna ma'ah, kerana waw di sini bukanlah dengan bermakna bersama ataupun berserta. Fa in maji'a Sa'id kana qabla maji'i Khalid la ma'ahu, kerana datangnya Sa'id sebelum datangnya Khalid, bukan bersamanya. Okey, syarat yang ketiga ni mestilah waw tu mestilah dengan makna bersama ataupun berserta. Kalau sini ni waw di sini ja'a Khalid wa Sa'id qablahu, telah datang Khalid dan Sa'id sebelumnya, kini dia bukan mai sekali. So sini bukannya jadi maf'ulun ma'ah, jadi waw di sini jadi waw ataf kerana bukan dengan makna berserta atau bersama. Okey, seterusnya wa mithalu majtama'at fihi syurut, contoh yang terhimpun daripada 3 syarat ni adalah yang pertama, sara Sa'idun wal jabala, telah berjalan Sa'id bersama bukit. Kiranya Sa'id ni berjalan di kawasan bukit. Okey, kita tengok sini sara Sa'idun wal jabala ni, dia telah terhimpun 3 syarat ni. Okey, kita tengok syarat yang pertama, mestilah an yasiha ini qadu jumlah bidunhi, sah jadinya jumlah ni tanpanya ni adalah tanpa maf'ulun ma'ah, yakni wal jabala. Kalau kita buang wal jabala di sini, kita masih lagi boleh faham ayat tu. Tengok sara Sa'id, telah berjalan Sa'id. Kita faham ayat apa yang ayat ni nak sampaikan.
Kayaknya sa'i ni berjalan lah. Cuma kalau kita tambah wal jabala tu bersama bukit tu, maksudnya sa'i ni berjalan di kawasan bukit. Okey, kita syarat yang kedua tadi, an yakuna ma qablahu jumlah. Mestilah ayat ni sebelumnya tu jumlah, sebelum maf'ulun ma'ah tu mestilah jumlah. Okey, sara sa'idun wal jabal ni adalah jumlah fa'liyah. Dan syarat yang ketiga, mestilah waw tu dengan makna bersama ataupun berserta. Okey, di sini memang jelas-jelas waw ni dengan makna bersama ataupun berserta. Seterusnya, contoh yang kedua, wa malaka wa sa'idan. Apa ke atas engkau bersama kegembiraan. Kiranya maksudnya sini gembiranya kamu, macam tu. So sini pun dah lengkap 3 syarat ni. Dan contoh yang ketiga, wa ma anta wa saliman. Apa ke atas engkau bersama sejahtera. Maksudnya sejahteralah ke atas engkau. Maksudnya macam itulah kat sini. So 3 contoh ni dah lengkap 3 syarat. So telah sah jadi maf'ulun ma'ah ke atas 3 contoh ni. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari Nurul Hanat. Sekarang tiba masa saya, Ummu Syafiqah binti Zulkifli. Seperti yang kita ketahui, tajuk kita pada hari ini ialah maf'ul ma'ah. Dan saya percaya rakan-rakan saya telah menjelaskan secara detail apa itu maf'ul ma'ah. Jadi untuk bahagian saya akan menerangkan sedikit atau mengkongsikan penerangan tentang ahkumu ma ba'dal waw, hukum isim yang terletak selepas huruf waw. Isim yang terletak selepas huruf waw memiliki 4 hukum i'rabnya. Yang pertama ialah lil ismi al-waqi'i ba'da ahkumu wujubun nasbi 'alal ma'iyati, yang bermaksud wajib dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah dan huruf waw disebut sebagai waw ma'iyah dengan syarat berikut. Apabila perkataan sebelum waw itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, keseluruhan ayat tersebut adalah waw ma'iyah dan bukan waw ataf. Sebagaimana kita ketahui, ada perbezaan antara waw ma'iyah dan waw ataf. Perbezaan antara waw ma'iyah dan waw ataf ialah isim yang terletak selepas waw ma'iyah selalunya hukumnya adalah mansub, manakala bagi waw ataf pula hukum isimnya adalah bergantung kepada ma'tufnya. Contoh ayat Sara aliyun wal jabal, itu bagi waw ma'iyah, manakala bagi waw ataf pula Sara aliyun wa hasanun. Itu tadi hanyalah sekadar sepintas lalu untuk saya kongsikan kepada anda semua. Okey, sekarang kita beralih kepada contoh waw ma'iyah. Okey, contoh ayat ialah mata khanidun wa tulu'ash syamsi. Huruf waw pada perkataan wa tulu'ash syamsi ialah waw ma'iyah, manakala perkataan tulu'ash syamsi adalah maf'ul ma'ah. Ini kerana ia memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, iaitu huruf waw mestilah mendahului daripada perkataan maf'ul ma'ah, dan makna dari keseluruhan ayat mestilah seiring dengan apa yang hendak disampaikan. Yang seterusnya ialah contoh bagi ayat lain pula ialah Khalidun ma'itun wa tul'ash syamsi, yang bermaksud Khalid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini bermakna Khalid saja yang meninggal. Berlainan kalau kita merofokkan kalimat tulu'ash syamsi dan menganggap bahawa waw itu adalah waw ataf, lalu kita ertikan Khalid dan terbitnya matahari meninggal. Ayat itu sudah menjadi rosak dan membawa maksud yang berlainan, kan? Ini kerana Khalid dan matahari meninggal, sedangkan Khalid meninggal seorang diri sahaja dan matahari tidak mengikut Khalid untuk meninggal. Okey, saya sharekan lagi contoh ayat lain, iaitu Safara Khalidun wa Laila. Kalau kita tengok kat sini, waw ini adalah waw ma'iyah. Okey, kalau kita tengok ayat itu, waw yang dimaksudkan adalah waw ma'iyah dan bukan waw ataf. Bagi i'rabnya pula,
untuk walaila adalah al-laila maf'ul ma'ah mansub bil fathah az-zahirah. Hukum yang kedua ialah wajibul atfu bi makna annahu yamtani'un nasbi 'alal ma'iyyati, yang bermaksud wajib dijadikan sebagai ataf dan tidak boleh mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ia mempunyai 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah indama yakunul harfu alladhi yasbiqul harfa waw mufradan, apabila yang mendahului huruf waw adalah mufrad dan bukannya jumlah. Contoh ayat adalah anta wa benuka ataupun kullu talabi wa talibati. Tidak boleh menasabkan isim setelah waw, abruka ataupun at-talibati sebagai maf'ul ma'ah. Ini kerana tidak ada amil yang menasabkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Azimah binti Muhammad Zain, nombor metrik 06880. Salasah ahkam ma ba'da al-wa wa rujhanu an-nasbi an yalzimu minal atafi at-tarkib yalzimu minhu ataf ala domir al-muttasil marfu' bariz min ghairi fasli bidomir al-muntasil au bil fasil ayi fasil nahwa ji'tu wa khalidan wazhab wa salimun wa ya'tuf an yuqalu ji'tu wa khalidan wazhab wa salimun. An yazlimu minal ataf fi tarkib, iaitu yang dilazimi ataf yang dalam jumlah, seperti yang dilazimi ataf itu dengan domir yang bersambung. Dia jadi dhaif bila sebelum wawul ataf itu dia ada domir. Contoh ji'tu wa khalidan. Sebabnya sebelum daripada ataf tu dia ada domir yang bersambung, domir muttasil yang marfu'. Ji'tu wa khalidan. Tu ialah jamak domir muttasil yang marfu'. Dia jadi lemah bila sebelum waw tu dia ada domir muttasil yang marfu'. Kecuali dia kata yang dua tu dia jadi lemah. Tapi kalau kata dia domir muttasil, itu tanda itu tiada masalah. Wazhab wasaliman, dan saya pergi dan selamat sampai. Kalau kita kata ji'tu wa khalidun, salah. Atau wazhab wasalimun pun salah juga. Kalau sebelum huruf waw ataf, kita akan guna baris sebelum dia. Tapi yang ni kita tak ikut keadaan sebelum dia. Seterusnya, ai bi'ataf Khalid ala ta' fi ji'tu wa ataf salimun ala domir mustatir fi azhab wa du'fi innama huwa min jihati sana'ah nahwiyah sabih usuluha bi istiqra' kalamu Arab. Iaitu Khalid ni dia ikut ta pada ji'tu sebab dia ikut domir muttasil, dan Salim mengikut domir mustatir pada perkataan
azhab. Tu dan disebabkan dia jadi dhaif pada jihati sana'ah nahwiyah sabih. Disebabkan orang Arab tidak bercakap benda ni. Ataf ala domir mansub muntasil fajaizu bila khilaf nahwa akramtaka wa zahiran. Jika ataf itu mengikut domir mansub muntasil, maka fajaizu bila khilaf, maka itu adalah harus tanpa ada khilaf. Contoh, akramtaka wa zahiran. Maksudnya aku memuliakan engkau dan zahir. Seterusnya, ataf ala domir majrur min ghairi i'adati jar faqat minhu jamhur nuhatu ala yuqala ala ra'yihim ahsantu ilaika wa abika bal ahsanta ilaika wa abaka bin nasbi ala ma'iyah. Maksudnya, jika ataf itu sebelumnya ada domir yang majrur tetapi dia tiada huruf jar, maka jamhur ahli nahwu kata dia dilarang. Contoh, fala yuqala ala ra'yihim ahsantu ilaika wa abika. Tu salah sebab sebab kita kena kata ahsanta ilaika wa abaka. Maksudnya adalah bin nasbi ala ma'iyah. Dia akan jadi baris atas disebabkan oleh abaka watu. Dia ada wawul ataf, jadi abaka tu jadi abika disebabkan dia ikut dari ahsanta ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syahira Syuhada binti Aruf. Safa aqumu bitawasil an-naqtatu al-taliyah wa hiya yarjahul ataf. Yarjahul ataf yazhabu an-nahatu ila an ataf أن الأعطاف أرجاه من معنى إذا أمكنوا بغير ضعيف من جهة التركيب ولا من جهة المعنى. نحو جاء محمد وخالد صار أمير والجيش وكيف أنت والسعي. المقصود maksudnya di sini isimnya boleh dibaca dengan dua cara, tetapi poin di sini yarjahul ataf, maksudnya diutamakan untuk dijadikan ataf. Ataf ni dia lebih diutamakan dari ma'iyah jika dia menunjukkan kemungkinan dia tak mengubah makna ataupun kata-kata. Contohnya sara al-amiru wal jaishu. Sepatutnya maf'ul ma'hu jaishu, hukumnya nasab, tetapi kalau yarjahul ataf ni dia boleh mengikut hukum ataf iaitu marfu' jaishu. Jadi ni sebab dia yarjahul ataf, dia boleh digunakan dua cara. Sebab kita jumpa ada satu kita jumpa maf'ul ma'hu dia boleh jaisha. Begitu juga dengan yang lain. Al-amil fi maf'ul ma'hu yansabu al-maf'ul ma'hu ila ma taqaddamu alaihi al-fa'il wa shibh fa'il. Maksudnya di sini sebagaimana maf'ul yang lain, contohnya maf'ul fihi, maf'ul bi, maf'ul li ajlihi, maf'ul mutlaq ataupun sebagainya. Nasabnya maf'ul ma'hu ni dia tidak lari daripada amil yang akan menasabkannya. Wa huna tanqasimu ila qismain al-fa'il wa shibh fa'il.
أولا الفعل نحو جاء الأمير والجيش. العامل هنا جاء ينصب مفعول معه الجيش. مفعول معه منصوب بالفتحة. العامل هنا هو جاء, maksudnya datangnya ketua-ketua bersama dengan tenteranya. وشبه فعل تنقسم إلى ثلاثة: الفاعل، اسم مفعول، ومصدر. أولا الفاعل نحو خالد سائر وطلوع الشمس. العامل هنا سائر. العامل المفعول معه طلوع، وطلوع منصوب بالفتحة. Jadi maksudnya di sini Khalid ni dia berjalan bersamaan dengan terbitnya, berserta dengan terbitnya matahari. Al-amil sairun. Wa saniyan isim maf'ul nahu Khalidun mukramun wa akhahu. Al-amil huna mukramun isim maf'ul. Wa salisan al-masdar nahu sayruka wa tulu'a syamsi. Al-amil huna sayruka. Al-amil sayruka maksudnya perjalanan bersamaan dengan terbitnya matahari. Amalnya adalah sayruka. Al-ma'lumatu zaidah wa imma tabi'atu sifatu musyabbahah wal isim tafdil fa kulluhuma la yasirani amilani fil ghafrah. Maksudnya di sini ada pun sifat musyabbahah ataupun isim tafdil, keduanya tidak menjadi amil yang akan menasabkan maf'ul ma'hu, sebagaimana dia tidak menjadi amil di dalam maf'ul bih. وبعدها لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله. معناه ويحسن أن ننبه على أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فليقال والقمر مشيت. ولا يجوز أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم الشريك له، فلا يصح أن يقال سار والقمر محمد نحو وطلوع الشمس خرج خالد. خطأ، لأن لا يجوز يتقدم المفعول معه طلوع الشمس. خرج خالد وطلوع الشمس صحيح. والثانيا خطأ، خرج وطلوع الشمس خالدا. خطأ. وجملة صحيح خرج خالد وطلوع الشمس. لا يجوز يتقدم صاحب عمله في أول، وبالتالي لا يجوز يتقدم المفعول معه في أول الجملة. وبعدها استعمال المفعول معه بعد استفهام. والمشكل في هذه الجمل أن المفعول معه يقتضي وجود جملة قبل الواو، بشرط أن يكون فيها فعل يعمل نصب في المفعول محذوف. وهناك من يرى أن اسم الاستفهام هو العامل في مفعول معه، أما رأي الغالب إنه فهو تقدير فعل في جملة استفهام. معناها nahu ma anta khalidan, kaifa anta wa khalidan. Maksudnya di sini dalam kitab Arab Simai terdapat isim yang akan dinasabkan dan akan dijadikan maf'ul ma'ahu, sedangkan secara zahir tidak didahului dengan amil-amil, iaitu ketika isim tersebut terletak selepas ma ataupun kaifa istifhamiyah, tetapi jarang jumpa sebab kebanyakannya dia dirofakkan. Sebagai contoh tadi, ma anta khalidan, kaifa anta wa khalidan. Apa kau bersama dengan Khalid? Bagaimana kau bersama dengan Khalid? Jadi Ibnu Malik pun kata terdapat fi'il yang tersembunyi, iaitu fi'il kana naqis. Fi'il kana naqis, jadi ayat lengkapnya sepatutnya ma kunta anta wa khalidan, kaifa kunta anta wa khalidan. Jadi dia menasabkan fi'il, dia menasabkan dengan fi'ilnya masdar kaun. Dia menasabkan fi'il kana tu tadi, dia menasabkan fi'il kana yang masdar tu tadi. Sepatutnya ada kana sini tetapi dia disembunyikan.
Amsilatul i'rab. Contoh-contoh i'rab. Al-jumlatul awwal ma anta wa saliman. Ma istifhamiyatun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Anta mubtada'un muakhkharun. Wal wawu wawu ma'iyyati harfun mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Saliman maf'ulun ma'ahu wa yasihhu raf'un salimun bil 'atfi 'ala anta. Al-jumlatu tsani ana sa'irun wa syati'a. Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Sa'irun khabarun li ana marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Wal wawu wawu ma'iyyati harfun mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Asy-syati'a maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathati adh-dhahirati. Al-jumlatu tsalits sirtu wa syati'a. Sirtu fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Wat-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in wa huwa fa'ilun. Wal wawu wawu ma'iyyati harfun mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Asy-syati'a maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathati. Al-jumlatul rabi' Khalidun sa'irun wa tul'a syamsi. Khalidun mubtada marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Sa'irun khabar ismul fa'il marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Waw wa ma'iyah mabni 'ala al-fathah. Tulu'a maf'ul ma'ah mansub bil fathah adh-dhahirah fi akhirih wa huwa mudaf. Asy-syamsi mudaf ilaih majrur bil kasrah. Ruwaidaka wal maridu. Ruwaida ismul fa'il amr mabni 'ala al-fathah. Kaf dhamir mabni 'ala al-fathah fi mahalli jar mudaf ilaih. Waw waw ma'iyah mabni 'ala al-fathah. Al-maridu maf'ul ma'ah mansub bil fathah adh-dhahirah fi akhirih. Yusiruni khaduruka wa khalidan. Yusiruni fa'il mudhari' marfu' wa 'alamatihi dhammah wal nun lil waqayah wal ya' dhamir muttasil mabni fil mahalli nasbi maf'ulun bih. Khaduru fa'il marfu' wa 'alamatihi dhammah wa huwa mudhaf. Kaf mudhaf ilaih. Waw waw ma'iyah mabni 'ala al-fathah. Khalidan maf'ul ma'ah bil fathah adh-dhahirah fi akhirih. Syukran jazilan.